Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Emilia binti Syazali dengan nombor matrik 01 DDT 19F1018 bersama dua lagi rakan saya iaitu Hidayah dan Hanis Hazwani akan menerangkan mengenai PBT1 yang telah kami buat ini. Jadi untuk presentation PBT1 SRE ini, saya akan menerangkan apa yang telah saya buat iaitu mengenai soalan 1, 2 dan 3. Untuk soalan yang pertama iaitu set name to all device as shown in the workspace dan yang kedua adalah basic security has been configured to all device, use hostname as the privileged exit mode password and user exit mode password. Okey, untuk soalan yang pertama ini saya telah tetapkan hostname di setiap device yang ada iaitu di router dan switch. Dan untuk soalan yang kedua pula, ianya memang sudah dikonfigurkan sendiri. Apa yang saya maksudkan ini? Sebagai contoh, saya akan menggunakan konsol untuk lihat semula apa yang telah saya konfigurkan untuk hostname di switch. Konsol dan pasang kepada PC. Okey, PC, desktop, terminal dan password. Dia mengikut hostname yang telah ditetapkan iaitu SW1. Enable password tadi SW1. Jadi, saya telah tetapkan hostname di sini iaitu SW1 dan password dia telah konfigurkan mengikut hostname yang telah ditetapkan. Okey, itu untuk soalan 1 dan soalan 2. Dan seterusnya pula adalah soalan 3 iaitu set IP address to all device based on table 1. Assign the correct default gateway manual for each IP addressing setting. Soalan ini bermaksud kita kena setkan IP address kepada device yang telah ditetapkan di dalam table 1 ini. Okey. Jadi untuk device yang pertama iaitu campus. Okey, jadi kita pergi ke campus dan kita lihat apa yang telah saya konfigurkan. Okey. Show run. Okey, yang pertama kita akan lihat kepada G0/0.10. Okey, jadi kita akan pergi tengok untuk G0/0 dahulu. Okey. Sebelum kita nak masukkan komen kepada interface G0/0.10 dan seterusnya ini, kita kena aktifkan dulu interface G0/0 ini. Macam mana kita nak aktifkan? Iaitu dengan komen config int G0/0 no shut. Jadi, ia akan upkan status untuk interface G0/0 ini. Okey, jadi berdasarkan table 1 ini, dia mahu kita masukkan dekat interface G0/0.10 dengan IPv4 first IP melalui IP VLAN 10. Jadi, pada tipologi yang telah diberikan di VLAN 10 iaitu 192.168.10.0/26. Jadi, saya telah masukkan command iaitu IP address dengan 192.168.10.1.255.255.255.192. Okey, di sini kenapa 1? Kerana dekat IPv4 dia telah minta first IP. Okey, di situ. Dan kita menggunakan encapsulation.1q10 kerana di gigabyte interface ini ada perpuluhan iaitu G0/0.10 di mana kita mahu buatkan komen itu seperti config int G0/0.10 encapsulation.1q10. Baru kita masukkan IP address dan subnet mask. Dan yang kedua pula adalah int G0/0.20. Di sini ianya menggunakan VLAN 10 dengan IPv4 first IP. Jadi melalui topologi yang telah
kita dapat bulan 10 dia adalah 192.168.20.64/26. Jadi, dengan command yang saya telah buat masukkan IP address dengan 192.168.20.65 dan subnet masknya adalah 255.255.255.192 dan seterusnya adalah encapsulation.1Q20. Dan untuk yang ketiga pula adalah G0/0.60 dengan menggunakan VLAN 60 dan IPv4 third IP, iaitu VLAN 60 dengan 192.168.60.0/27. Jadi, sama juga seperti penerangan saya yang sebelum ini, saya telah masukkan IP address dia dengan 192.168.60.3, di mana 3 ini menggunakan IPv4 yang telah diberikan dalam tabel 1 dan subnet masknya adalah 255.255.255.224 dan encapsulation.1Q60 kerana dia hendak masukkan di dalam interface G0/0.60. Okey, dan seterusnya adalah interface G0/1 iaitu dengan menggunakan IPv6 first IP dan link local FE80C. Okey, untuk syoran di kampus ini, saya telah membuat command berdasarkan tabel yang telah diberikan. Okey, untuk interface G0/1, saya telah masukkan IPv6 address dengan 2001.200 CAFE 1001 dan command yang seterusnya adalah IPv6 address dengan link local FE80C. Itu sahaja untuk G0/1 yang berdasarkan tabel 1 ini. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada S0/0/0 dengan menggunakan IPv4 first IP dan menggunakan IPv6 dengan 17 IP dan di lokalnya adalah FE80C. Okey, seperti yang dapat kita lihat di interface serial 0/0/0 ini, saya telah configurekan dengan IP address iaitu IPv4-nya 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.252 di mana saya dapat satu ini melalui tabel yang telah diberikan iaitu first IP. Dan yang kedua pula saya telah tetapkan dengan IPv6 address 2001 DB8 A441117/6 dan yang terakhir adalah IPv6 address FE80C link local seperti yang dalam soalan minta. Jadi itu sahaja untuk router kampus. Seterusnya kita akan lihat pula kepada router PUO untuk kita configurekan S0/0/0 dan S0/0/1 ini. Okey. Pergi ke PUO, desktop, terminal. Password dia PUO sebab dia menggunakan hostname-nya. Okey, ini enable password PUO. Okey, kita show run untuk kita check kembali apa yang kita telah buat. Okey, kita pergi kepada S0/0/0. Okey. Untuk interface S0/0/0 ini, dia menggunakan second IP untuk IPv4 dan menggunakan 37 IP dan link lokalnya FE80D untuk IPv6. Jadi, saya telah configurekan IP addressnya dengan 192.168.0.2 dengan subnet mask 255.255.255.252 di mana saya dapat 192.168.0 itu saya ambil daripada sini. Okey, sebab dia menggunakan kabel serial. Okey, di situ. Okey, yang kedua pula adalah IPv6 address 2001 DB8 A441137/64. 37 tu mana saya dapat melalui tabel 1 yang telah ditetapkan. Dan seterusnya saya telah buat IPv6 address FE80 di link local. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada interface serial 0/0/1 di mana dia menggunakan IPv4 dia second IP dan IPv6 48 IP dan di local FE80D. Okey. Jadi di sini saya telah tetapkan IPv4 address dia dengan 209.202.200.2 dengan subnet mask 255.255.255.240 dengan IPv6 addressnya adalah 2001 DB8
A44240664 dan IPv6 address FE80 di link lokal. Jadi itu sahaja untuk router PUO. Seterusnya adalah ISP. ISP ini menggunakan interface G0/0 dengan IPv4 dia adalah third IP dan G0/1 dengan menggunakan IPv6 10 IP dan link lokal FE803 dan serial 0/0/0 dengan menggunakan last IP. Jadi untuk itu kita pergi ke ISP, desktop, terminal dan password dia adalah ISP. Enter, enable ISP dan show run untuk kita lihat apa yang telah saya configurekan. Okey, jadi yang pertama kita pergi ke G0/0. Okey. Untuk G0/0 ini saya telah tetapkan IP address dia dengan 172.16.20.3 dengan subnet mask 255.255.255.224. Okey, itu sahaja untuk gigabit 0/0 dan seterusnya kita akan lihat pula kepada interface G0/1 di mana saya telah tetapkan juga dan saya telah configurekan dengan IPv6 address 2001.200 CAFE 2010/64 dan saya telah tetapkan juga dengan IPv6 address FE803 untuk link lokal. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada serial 0/0/0 ini di mana dianya minta IP last IP. Jadi setelah configurekan dengan IP address 209.202.200.14 dengan subnet mask 255.255.255.240. Jadi itu sahaja untuk router ISP. Dan seterusnya berdasarkan tabel satu ini dia minta PC1 dengan IPv4 DHCP. Okey, jadi pergi ke PC1, desktop, IP configuration dan saya telah tetapkan dengan DHCP. Okey, untuk yang PC kedua pula dia mahukan last IP melalui WLAN 10. Jadi desktop, IP configuration dan saya telah tetapkan 62 untuk IPv4 dia kerana dia mahukan last IP melalui WLAN 10. Okey. Saya juga telah tetapkan default gateway dia dan DNS server. Dan seterusnya adalah PC3. PC3 juga dia request dengan DHCP. Dan saya telah tetapkan dengan DHCP. Dan untuk yang keempat, dia menggunakan second IP. Okey, untuk PC yang keempat, dia menggunakan second IP dengan VLAN 20. Jadi desktop IP configuration 66. Setelah tetapkan IPv4 dia dengan 192.168.20.66 dan setelah tetapkan subnet mask serta default gateway dan DNS server. Okey, itu untuk PC 4. Dan seterusnya adalah PC yang kelima. PC yang kelima di mana dia menggunakan DHCP juga. Okey, jadi DHCP. Okey, dan yang keenam pula adalah DHCP juga. Saya telah request untuk IPv4 DHCP. Dan seterusnya adalah DNS server dengan menggunakan last IP di VLAN 20. Jadi kita telah tetapkan dia dengan IP configuration VLAN 20 iaitu 192.168.20.126 dan subnet mask serta default gateway. Okey, itu untuk DNS server. Seterusnya PC7. PC7 saya menggunakan automatic untuk request IPv6 address. Seterusnya pula adalah PC IPv6. Desktop, IP configuration. Di sini juga setelah request untuk IPv6 configuration dengan automatic. Okey. Dan di PC public pula saya juga telah configurekan dengan IP configure static dengan IPv4 172.16.20.2 dan subnet mask yang akhir dia adalah 224 dan default gateway dia yang akhir adalah 3 dan saya telah tetapkan DNS server dia.
Dan yang terakhir di table 1 ialah mail server. Dia konfigurkan dengan IPv4 first IP. Jadi desktop IP configuration dan setelah tetapkan dengan static dan IPv4 address dia adalah 172.16.20.1 dengan subnet mask ialah 255.255.255.224 dan default gateway 172.16.20.3 dan DNS server dia adalah 192.168.20.126. Jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya Hidayah akan menerangkan soalan 4. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah binti Samsul Bahari. Nombor matrik kad saya 01 DDT 19F1 205. Okey, saya akan menerangkan mengenai soalan nombor 4, soalan nombor 4 dan nombor 5. Okey, soalan nombor 1, 4 adalah perform campus and ISP router configuration to ask DHCP server for the connecting LAN based on table 2. Okey. Okey, untuk soalan 4 ni kita diminta untuk setkan configuration dekat campus dan ISP menggunakan configuration DHCP berdasarkan table 2. Table yang diberi ni lah yang ni. Okey, so jom kita tengok. Yang ni adalah topologi yang saya dah buat. So kita buka kat campus, kita tengok, kita just show run je. So pergi kat terminal dan tekan enter campus enable. Kita masuk password and show run. So kita tarik tepi dulu. Okey. Seperti yang kita dapat lihat, okey. Dia suruh configure. Okey, ni for VLAN 10. So ini VLAN 10 adalah IP address dia yang ini. Ni dia dah beri dah IP address dia. So kita tak perlu ni lah nak cari. So saya dah masukkan IP address. IP address untuk VLAN 10 adalah 192 dan 168.10.1. .1 ni ada disebabkan default gateway dia. Default gateway kita tambah 1. So saya masukkan balik dia punya network yang diberi ni, network VLAN 10. So saya masukkan 192.168.10.5 ni sebab soalan minta 5 tambah 5 dekat belakang So just masukkan tu je saja. Lepas tu yang kedua masukkan IP address untuk ini IP address untuk VLAN 2, VLAN 30, VLAN 20. So VLAN 20 ini IP address dia. So just belakang ni saya jadi 65 sebab default gateway saya tambah 1. So saya just configure yang tu. So yang ini adalah configuration untuk VLAN 20. Ni untuk DNS. Ni adalah IP untuk DNS. So yang ini adalah ni adalah IP untuk DNS. So okey, yang pertama adalah dia minta untuk VLAN 10 ni adalah LAN 1. So saya masukkan LAN 1. So network, saya masukkan network. Dia dekat table ni dia bagi state network. So saya just masukkan network dia 192.168.10.0 dan /26 adalah kelas ni. So saya masukkan je adalah 196. Lepas kita kira subnet mas. So saya masukkan default gateway dia ini adalah command untuk nak masukkan default dia. So ini tambah 1 je default gateway sebab dia memang tambah 1 kan. So yang ni
Okay, yang ni saya masukkan DNS server yang dia bagi. Yang DNS server ni saya ambil je DNS server punya IP. IP seperti kawan saya tadi dah terangkan. So saya ambil je. So domain name saya masukkan www.puo.edu.my sebab soalan minta dekat table ni dia ada cakap, dia ada suruh masukkan web ni lah. So kita try lagi, kita try enter. Oh. So okay. Okay, kita tengok dekat ISP pula. Oh, dah habis untuk campus, kita tengok kat ISP. So kita buka kat ni. Kita start. Okay. Password ISP. Enable ISP. So show run. Kita tengok configuration yang kita dah buat. So ni dia dah keluar lah configuration yang kita dah buat. Saya dah buat configuration untuk ISP. So saya just masukkan command ni. IPv6 DHCP pool IPv6 pool sebab dia minta name is IPv6 pool. So saya masuk DNS server yang diberi di table 2 ni. Just masukkan 2001. So DNS saya masukkan DNS server 2001.200.cafe.200.12. So domain name yang diberi adalah www.jpkk.go.my. So saya just key in je lah. So kita tengok dekat PC7 pula. So basically PC7 tadi kita dah configure untuk kalau saya dah configure kan untuk using command slaac ni. So kita just tengok dekat PC7 dan just tekan auto, and dia punya output ni semua dia akan keluarkan dengan sendiri. Dia akan keluar sendirilah. So semua ni dia akan keluar sendiri seperti IPv6 address, link local address, default gateway and DNS server sebab kita dah configure tadi. So untuk soalan nombor 5 adalah perform static and dynamic net configuration on router, PUO and ISP based on table 3. Okay, maksudnya dekat soalan ni minta kita untuk configure net configure menggunakan command net di router, PUO dan ISP. Tapi menggunakan type yang berbeza lah. Dia ada 2 type, dynamic dan static. So kita tengok kat PUO dulu. Kita tengok kat PUO. Kita terminal. Kita show run balik. PUO. Enable. PUO. Show run. So kita tengok command net. Basically command net ni rasanya dekat bawah. Kejap Okay. Okay, ini ini saya nampak ni saya dah configure kan command net untuk dynamic. Ini merupakan command dynamic. So saya just masukkan pool nama dia. So saya masukkan IP. Ini adalah command dia, IP net pool. So ini saya just masukkan dia punya range untuk name.
yang disediakan kat dalam table. So saya masukkan 209.202.200.3. So saya masukkan public IP. Public IP dia adalah 209.202.200 dan saya masukkan net mask dia adalah 255 dan 255.240. So saya masukkan net insert source list. Ini merupakan command untuk dynamic. So saya di net dynamic kena masukkan deny semua. So saya masukkan macam ni 192.168.10. So saya just key in dia masuk dalam ni balik menggunakan command access list one permit. So 192.168.10.0006063. So saya just gunakan command deny permit. So kita tengok dekat ISP pula. Habis untuk PO kita tengok ke ISP untuk static. So ISP untuk static kita pergi dekat ISP PC public. So okay. ISP Okay, untuk ISP untuk static hanya menggunakan satu command saja, iaitu command macam dynamic tadi banyak kan, dia macam panjang. So ini adalah menggunakan command ni saja. IP net insert source static. So just key in, dia masuk je IP address yang dia nyatakan dekat dalam table ni, iaitu 192.12 maafkan saya, masukkan je IP address yang kat dalam table ni 209.202.200 dan 13, dan saya masukkan 2 sebab yang ni untuk public PC. Ini untuk public PC, untuk device ni IP untuk public PC. So yang ini saya masukkan untuk main server. Untuk main server dia punya IP adalah 209 dan .202.200.14. So okay, itu sajalah daripada saya. Saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum, nama saya Hanis Hazwani binti Muhammad Har. Hari ini saya akan menerangkan soalan 6 dan soalan 7, iaitu soalan 6, perform SEL configuration as below. Application of this SEL only involve PO inside domain. Maksud PO inside domain ni, kita kena buat dia dalam campus sebab dia melibatkan PC2 dan PC4. So, apa yang perlu kita buat? Kita perlu configure SEL dalam campus. Kita buka dulu terminal. Okey, dekat sini apa yang kita nampak, saya dah set untuk seperti soalan minta, iaitu ada access list 99 di sini dan access list 20 juga. So, dekat sini saya permit access list 99, permit any sebab dia kata prevent, dekat soalan ni dia kata prevent PC2 from accessing LAN 2. Kita permit semua, iaitu permit any, dan kita deny host untuk IP 192.168.10.62, iaitu ini adalah IP untuk PC2. Dan juga untuk soalan B, dia kata prevent PC4 going out from PO but allow all other outgoing traffic. Dekat access list 20 ni saya dah permit any. Ya, dan juga saya telah deny host untuk IP 192.168.20.99. Ini IP untuk PC4 yang soalan minta. Okey, seterusnya. Okey, ada perbezaan antara configuration semasa kita buat untuk host ni.
kita kena gunakan command deny host IP tersebut. Tapi bila kita nak buat untuk wildcard mask ni kita tak letak deny host. So kita letak seperti deny dan kita masukkan IP belakang ni terus. So bila kita dah save, dia akan automatic jadi macam ni. Walaupun configuration tu kita dah buat wildcard mask. Okay. So last sekali adalah perform end-to-end connectivity to all device. So sekarang saya nak cuba ping antara campus ni ke ISP ni. So saya untuk PC public ni kita copy dulu IP dia. Kita copy IP. So kita pergi ke PC1 desktop, command prompt, kita try ping dia punya IP PC public tadi yang telah kita copy. Okay, seperti yang kita boleh lihat, ping tu successful. Kita try sekali lagi. Okay, ping tu successful. Okay, kita try pula ping www.puo.edu.my. Okay. So, kita dapat juga akses ke www.puo.edu.my. So, last kali kita try ping www.jppkk.gov.my. So, supposedly kita dapat ping ke www.jppkk.gov.my. So, sekarang ni untuk campus ni kita tak ada masalah. Untuk kita try pula dekat ISP untuk PC public pada ISP ni. So, macam mana kita nak try, kita ping juga. Iaitu kita pilih salah satu device dekat campus, kita pilih DNS server. Kita copy IP ni dan kita paste dekat PC public ni. Kita cuba dulu. Okay, kita ping tadi tu dah successful. Dan sekarang so kita dah dapat akses ke DNS server tersebut. So kita try ping lagi, iaitu kita try ping www.jppkk.gov.my. Okay, so untuk www.jppkk.gov.my ni kita berjaya akses juga seperti yang boleh dilihat di sini. So kita dapat akses ke web DNS server dan juga www.jppkk.gov.my. So suppose ni campus boleh ping ke ISP dan ISP juga boleh ping ke campus. So itu saja untuk saya untuk soalan 6 dan soalan ping end-to-end connectivity ni. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.